Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustazah Hairunisa binti Rasidan. Tahun ini Ustazah akan mengajar tahun 6 bagi mata pelajaran fiqh. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita, Ustazah ingin menerangkan secara ringkas tajuk-tajuk yang kita akan belajar pada tahun ini. Okey. Tajuk-tajuk yang kita akan belajar mempunyai 6 tajuk. Okay, yang pertama, haji dan umrah. Yang kedua, kita akan belajar sembelihan. Yang ketiga, kita akan belajar muamalat. Apa itu muamalat? Muamalat itu seperti jual beli, urusan jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Seterusnya, kita akan belajar mengenai munakahat. Munakahat itu adalah perkahwinan. Seterusnya, kita akan belajar mengenai faraid. Faraid ini adalah pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang Islam yang telah ditetapkan di bawah hukum syarak ke atas waris-waris yang sah dan layak. Okey, kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi dalam bab faraid. Dan seterusnya, last sekali kita akan belajar mengenai tajuk jinayat. Jinayat itu adalah jenayah-jenayah dalam Islam. Okey. Jadi, untuk hari ini kita akan masuk untuk bab yang pertama. Okay, bab yang pertama ini kita akan belajar mengenai haji dan umrah. Okey. Okey, pertama sekali kita akan lihat pada pengertian haji dan umrah. Okey, bagi pengertian haji dan umrah, kita lihat dahulu pengertian haji. Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah pada bulan haji dengan mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Okay, ini adalah pengertian haji. Okay, kita lihat pada pengertian umrah pula. Umrah ialah mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Okay, di sini kita boleh nampak perbezaan haji dan umrah. Haji, kita boleh nampak kat sini ditunaikan pada bulan haji sahaja, manakala bagi umrah boleh ditunaikan pada bila-bila masa. Okey, dari situ faham kan apa itu haji dan apa itu umrah? Okey. Okey, bagi haji, seperti yang kita semua dah tahu, haji ni merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim, lelaki dan perempuan yang cukup syarat-syaratnya. Okay, menurut jumhur ulama, fardu haji ini mula diwajibkan pada tahun ke-6 Hijrah kerana pada tahun itulah turunnya wahyu Allah. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Okey, seterusnya kita masuk pada hukum menunaikan haji dan umrah. Okey. Hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang cukup syaratnya. Okey, jadinya sebenarnya nak kata sekali je kita buat, kita menunaikan haji dan umrah ni dah cukup untuk kita umat Islam. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk pada syarat wajib haji dan umrah. Okey, terdapat 5 syarat wajib haji dan umrah. Yang pertama adalah Islam. Okey. Ibadah haji
tidak diwajibkan kepada orang bukan Islam. Okey, kerana jika orang bukan Islam menunaikan haji dan umrah, dikira tidak sah. Okey, semestinya wajib mesti orang Islam. Okey, seterusnya yang kedua, baligh. Okey, baligh itu apa? Baligh itu cukup umur. Okey, bagi kanak-kanak, ibadah haji ini dan ibadah haji dan umrah tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak yang belum cukup umur. Okey. Seterusnya, yang ketiga, berakal. Berakal itu maksudnya tidak gila, masih waras. Okey. Ibadah haji dan umrah tidak diwajibkan ke atas orang gila. Okey, contoh jika orang gila itu sembuh daripada gila, sudah berakal dan waras, maka dia diwajibkan untuk menunaikan haji dan umrah. Okey. Yang keempat, merdaheka. Merdaheka ini, ibadah haji ini tidak wajib bagi seorang hamba. Merdaheka, bebas. Okey. Dia tidak wajib bagi seorang hamba kerana haji adalah ibadah yang mengambil masa yang panjang dan perjalanan yang jauh. Okey. Jika seorang hamba itu menunaikan ibadah haji dan umrah, ini akan menjejaskan kepentingan tuannya yang berkaitan dengannya. Jadi ibadah haji ini tidak diwajibkan ke atasnya. Okey, dan yang kelima, berkemampuan. Apa maksud berkemampuan? Berkemampuan ni adalah mampu dari segi perbelanjaan, mampu kesihatan, mampu untuk sampai untuk menunaikan haji dan umrah ni lah. Okey, kita akan tengok dengan lebih, Ustazah akan terangkan lagi dengan lebih mendalam mengenai berkemampuan. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan syarat berkemampuan, iaitu istita'ah. Okey, yang pertama adalah mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk dirinya dan orang di bawah tanggungannya selama mengerjakan haji dan umrah. Okay, nak kata kat sini perbelanjaan yang cukup lah untuk dirinya, untuk isterinya dan orang di bawah tanggungannya. Orang di bawah tanggungannya contoh isterinya, anak-anaknya, okey lah, selama mengerjakan haji dan umrah. Okey. Yang kedua, sihat tubuh badan. Yang ketiga, ada kenderaan yang sesuai. Yang keempat, aman perjalanan pergi dan balik. Maksudnya tak ada bahaya yang boleh mengancam keselamatan diri dan harta. Ini termasuklah juga tak ada penyakit yang boleh membahayakan tubuh badan. Okey, jadi ini sahaja. Okey, jadi ini sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap agar semua anak-anak murid Ustazah faham mengenai tajuk haji bagi permulaan tajuk haji. Okey, jadi dengan ini Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.